Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua para pendengar mana-mana musram. Okey, anda bersama saya Abang DJ KY. Dan pada video kali ni cerita seram ya. Okey, saya ada satu kisah yang akan saya kongsikan sebentar saja lagi ya. Selamat datang ke channel YouTube kami Mana-Mana Pun Seram. Kisah-kisah yang anda dengar ini hanyalah sekadar satu hiburan. Jangan mudah percaya dan terlalu tasuk. Dan ingat, mana-mana pun seram. Kisah ni ia berlaku kepada seorang lelaki ni yang bernama Mamat. Okey. Mamat ni ceritalah pengalaman dia, pengalaman yang tak dapat dilupakan lah. Masa dia tengah perjalanan balik ke rumah ni, tiba-tiba pula dia ternampak sesuatu dekat jalan. Korang nak dengar? Okey, kita akan teruskan kisah dia. Okey, kisah dia macam ni. Okey, time tu saya dalam perjalanan nak balik ke rumah lah. Time tu kerja. Okey, time tu saya kerja malam dalam pukul 10 yang tu habis kerja. Okey, saya punya rumah tempat dengan tempat kerja saya ni agak jauh sikit. Lebih kurang dalam 3,5 jam yang tu sampailah kat tempat kerja saya ni. Okey, saya nak cerita lah. Masa tu saya dalam perjalanan nak balik rumah. Okey, dalam perjalanan dah pukul 10 habis. Pukul 10 kerja saya habis pukul 10. Okey, agak waktu dah 10.30 yang tu dah sampai rumah lah. Kalau saya buat laju 10.25, 10.20 yang tu memang dah sampai lah. Kalau saya buat laju lah. Okey, nak dijadikan cerita. Masa dalam perjalanan nak balik ke rumah ni, saya punya jalan nak ke rumah saya ni, time tu tengah repair, macam apa, tengah betulkan jalan lah. Macam tu. Okey, tengah betulkan jalan ni. Jadi jalan nak masuk rumah saya ni, dia macam tak boleh nak masuk. Macam jalan dia tutup. Sebab saya punya jalan ni ada satu jalan masuk ke dalam lah. Ada satu jalan rumah saya ni jadi tutup bahagian depan. Jadi saya tak boleh nak masuk. Saya tak boleh masuk. Jadi kalau saya nak masuk, saya kena masuk ikut jalan lain. Kebetulan pula ada satu jalan ni. Jalan ni jalan yang paling dekat dengan rumah saya. Sebab saya punya rumah saya ni, jalan dia dekat sini. Okey, contoh tu ada satu lagi jalan, maknanya jalan lain lah. Jadi ada satu lagi jalan, tapi jalan yang satu lagi tu jauh, maknanya jalan rumah saya ni yang di tengah-tengah. Jalan yang jauh tu, situ banyak kereta lalu, tapi situ jauh. Kalau saya ikut jalan tu, jadi saya kena pusing. Sebab masuk jalan tu nanti ada satu masuk jalan tu, jalan yang macam banyak kereta tu, ada satu simpang tu, belok kiri jalan. Lepas tu belok kiri dah sampai jalan lorong, bukan lorong, jalan rumah saya ni, belok kiri balik sampai rumah saya gitu. Jadi nak kena pusing balik. Jadi saya pun ikutlah jalan yang dekat. Jadi saya belok jalan tu je. Kalau kita belok kiri jalan ni dia sama macam tadi jalan yang kat depan, tapi dia belok kiri pusing, dia pusing. Yang ni pun sama juga pusing, tapi yang ni yang paling dekat. Jadi maknanya kalau saya jalan nanti pusing dah sampai rumah. Jadi macam dekat lah, tak ada ambil masa nak pusing kan. Jadi saya pun ambil keputusan ikut jalan ni. Tapi jalan ni sebab jalan ni dia jalan yang sunyi tau. Sunyi, waktu suram. Okey, masa masuk saya pernah lalu jugalah jalan ni, tapi kalau malam saya jarang lalu.
Jadi saya pun lalu. Depan masuk jalan ni, dekat depan jalan ni macam dia ada banyak ada beberapa rumah, ada lampu jalan. Bila dah sampai ke tengah jalan, macam dah tengah masuk dalam sikit kan, lampu dah tak ada, macam lampu jalan dah tak ada rumah, jadi kosong. Memang gelap. Memang gelap. Kalau time tu tengah jalan tutup lampu kereta kan, memang gelap, memang tak nampak langsung. Jadi saya pun terus, masa saya lalu jalan je ni dia besar tau. Jadi macam jalan raya, tapi dia tak ada besar sangat. Muat lah untuk kalau kereta lalu apa ke, memang muat. Macam kalau ada kereta, ada 2 kereta, dia boleh lalu. Jadi tak perlu nak ke tepi jalan, nak bagi kereta lain lalu. Tak ada macam tu. Okay. Jadi masa saya lalu ni, nak sampai ke simpang tu, jalan ni dia ada satu lagi simpang 4. Jadi kereta ada satu jalan. Okay. Nanti kereta tu boleh terus ataupun nak belok kanan ke belok kiri. Itu simpang 4. Okay. Kalau nak pergi rumah saya kena belok kanan lah. Tu nanti terus ada satu lagi simpang, belok kanan. Jadi dia macam pusing sampai rumah saya. Okey. Dah sampai macam tengah jalan, macam di tengah jalan. Kan tengah jalan macam dah sampai nak ke tengah jalan ni, dah gelap. Kawasan gelap kan. Lepas tu saya macam terperasan sesuatu tau. Masa saya buat slow je lah, dalam 40 ni tu, tak ada slow ke, tak tahulah slow ke apa kan, tapi 40-an tengah bawa ni, tiba saya nampak macam ada bonggol. Jadi saya fikir tu bonggol, jadi saya pun buat slow. Lepas tu nak sampai dalam jarak time tu saya perasan tu agak jauh juga. Saya ingat bonggol. Okey, saya pun pelan tu. Lepas tu nak sampai dekat bonggol tu, saya pun buka I-beam kan, sebab nak tengok jugalah bonggolnya tinggi ke apa kan. Saya pun buka I-beam. Ini yang paling takkan saya lupakan lah. Bila saya buka I-beam tu, dalam jarak lebih kurang 5 meter daripada kereta saya ni, benda tu, bonggol tu, itu bukan bonggol. Itu adalah sesuatu yang tengah baring. Tak tahu apa dia. Itu J-Poch. J-Poch tengah baring tu, Pak. Tengah baring. J-Poch tu baring. Tak tahu tak panjang jalan tu. Kan jalan yang saya cakap tadi, kereta macam 2 kereta tu boleh lalu kan. Panjang je, ujung jalan tu sampai ujung satu lagi. Bayangkan panjang macam mana tu. Penuh satu jalan tu. Saya pun macam terkejut lah tu, memang time tu terkejut tu stop. Tekan brake. Saya tengok, nampak memang tengah baring, tapi tak bergerak lah. Dia tengah baring. Saya tak tahu lah. Saya pun baca Bismillahirrahmanirrahim, baca ayat kursi, Bismillahirrahmanirrahim, baca itu. Saya pun buka radio macam pasang ayat suci Al-Quran kan. Saya pun Bismillahirrahmanirrahim, baca. Itu saya tutup mata sebab saya takut. Saya tutup mata. Baca. Tu saya buka tengok J-Poch dah tak ada. Jadi dah tak ada kat depan mata dia lah. Bukan depan mata, macam J-Poch yang tengah baring tu dah tak ada lah. Jadi saya pun tak fikir panjang. Saya terus jalan. Dia punya tu sekejap je, dalam masa
seminit yang tu lah. Sebab time tu saya baca laju lah. Baca laju, takut punya rasa. Memang takut. Saya pun balik tu, saya cepat-cepat masuk dalam rumah, bersihkan, mandi semua, baca ayat suci Al-Quran semua. Tu esok paginya jalan masuk rumah saya ni masih tak boleh ni kan, jadi saya terpaksa keluar lah ke jalan lain. Lepas tu saya bagi tahu kat kawan saya yang malam tadi yang berlaku kat saya. Saya pun cerita lah yang saya nampak Cik Poch tengah lalu jalan ni, nampak Cik Poch. Member saya cakap kat kawasan tu, kat jalan tu memang ada. Memang ada. Sebab member saya ni dah pernah kena banyak kali. Jadi sebab tu dia tak ikut jalan ni. Sebab rumah dia jauh sikit. Rumah member saya ni dia jauh sikit daripada rumah saya. Jadi sebab time tu kata dia boleh je ikut jalan yang tu lah, jalan yang seram, yang sunyi kan. Tapi dia tahu tempat jalan tu macam mana, jadi dia terpaksa jalan jauh lah, ikut jalan jauh. Dia cerita lah. Lepas tu dia cakap dekat tempat yang berlaku tu, kat situ ada kubur. Jadi kat tempat tu memang banyak kali lah, banyak jugalah orang lalu je kena. Jadi saya ni dah kena. Ini first time yang berlaku kat saya ni. Jadi kalau balik kerja ke, saya pun ikut je lah jalan jauh. Tapi tu lah, nak buat macam mana. Saya pun ikut je lah jalan jauh tu. Sementara tunggu jalan rumah saya ni nak siap dah. Jadi saya ikut jalan jauh. Dan dalam 3-4 harian tu jalan rumah saya ni dah siap. Jadi saya pun ikut jalan rumah saya balik. Dan itu sajalah kisah dia. Kisah pengalaman yang saya tak dapat lupakan lah. Macam tu masih ingat lagi, walaupun dah bertahun lah. Dah bertahun kan, tapi still lagi saya ingat pengalaman ni. Okay, itu saja kisah saya. Kalau nak bawa kereta tu hati-hati lah. Baca doa, baca ayat kursi, baca ayat suci Al-Quran ke apa. Okay, jangan lupa nak kereta tu hati-hati ya. Okay, Assalamualaikum, bye bye. Okay, itu saja kisah dia lah. Kisah Mamat ni. Dia tengah lalu, lepas tu nampak Cik Poch tengah baring. Seram juga ni. Dia ingatkan bonggol. Kali nak sampai, dia buka air beam, tengok Cik Poch tengah baring. Seram juga. Okay, itu sajalah kisah dia. Okay, kita akan jumpa lagi pada next video. Okay, saya Abang DJ KY. Assalamualaikum. Terima kasih pada anda sudi dengar dari awal hingga akhir. Kisah-kisah yang anda dengar ini hanyalah sekadar satu hiburan. Jangan mudah percaya dan terlalu taksub. Dan ingat, mana-mana pun seram.